Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini paling hebat. Kejutan paling besar, Rafizi Ramli. 2 hari selepas beliau dikecewakan, 2 hari selepas beliau agak merajuk, dengan tanda petik merajuk, kerana kalah terhadap Nurul Izzah Anwar. Tindakan Rafizi hari ini betul-betul satu berita baik. Secara pribadi sebagai penganalisis politik dan pengulas politik, saya melihat tindakan Rafizi hari ini benar-benar seperti satu sinar baru kepada kerajaan perpaduan, khususnya kerajaan Madani dan PKR serta Anwar Ibrahim. Hari ini sah Rafizi hadir bertugas seperti biasa. Wah, tentunya keputusan Rafizi, tindakan dan respon terkini Rafizi selepas kalah dalam pemilihan PKR ini akan membuatkan pembangkang dapat tamparan paling padu yang mungkin membuatkan mereka kecewa. Manahan tidak. Sebenarnya menurut analisis dan juga pengamatan saya di dalam komen netizen di Facebook, TikTok, dan juga di X, laman X, ramai yang berharap sebenarnya Rafizi meninggalkan PKR. Ramai yang mengharapkan Rafizi menubuhkan parti baru. Ramai yang mengharapkan Rafizi membalas dendam ataupun paling tidak, kata mereka, memprotes dan berehat. Dan mereka juga sebenarnya menuntut supaya Rafizi meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Tapi tahukah Anda, kebanyakan yang menuntut itu bukan ahli PKR sebenarnya. Yang menuntut itu ialah bertopengkan media sosial, tapi sebenarnya ramai antara mereka ialah penyokong-penyokong pembangkang, para walaun yang mengapi-apikan supaya Rafizi letak jawatan, Rafizi meninggalkan PKR, Rafizi khianat terhadap Anwar. Rupa-rupanya yang sebaliknya berlaku. Dah diberitahu, Rafizi kata ini bukan penghujungnya. Rafizi kata dia tidak akan pernah berputus asa untuk mahu mencapai cita-cita menjadikan Malaysia sebuah negara yang terbaik, negara yang diimpi-impikan oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi, nampaknya apa yang dikehendaki, apa yang diimpikan oleh para pembangkang dan walaun serta hater kepada kerajaan dan juga Rafizi khususnya tidaklah menjadi kenyataan. Mimpi mereka daripada mimpi yang indah menjadi mimpi yang ngeri, mimpi yang buruk. Nampaknya apa yang mereka cuba laga-lagakan Rafizi dengan Anwar Ibrahim dan PKR tidak menjadi kenyataan. Dan dijangka, saya menjangkakan tidak lama lagi Rafizi akan bersama sekali lagi dengan Nurul Izzah Anwar minum-minum kopi. Biasalah, ini yang dipanggil profesional. Waktu bertanding, bertandinglah seperti Anda mempertaruhkan nyawa sepenuhnya. Tapi dah habis pertandingan, apalagi kawan tetap kawan, kawan selamanya. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dikatakan hadir bertugas seperti biasa di pejabatnya hari ini. Ini pasti satu berita yang baik kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, satu berita baik kepada PKR, tapi satu berita buruk kepada pembangkang khususnya para walaun. Perkara itu disahkan sendiri oleh Setiausaha Akbar Rafizi Ramli, yaitu Farhan Iqbal, ketika dihubungi Sinar Harian. Menurut beliau, kehadiran Rafizi ke pejabat hari ini adalah seperti biasa tanpa sebarang perkara luar daripada rutin. Menurutnya, Rafizi masuk seperti biasa ke pejabat hari ini, katanya ringkas. Sebelum ini, ahli Parlimen Pandan tersebut menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Ekonomi sekiranya gagal mempertahankan kerusi timbalan Presiden dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat. Dalam program yang bakar menteri, yang berhenti menteri di Dewan Serbaguna MBSJ, beliau menegaskan bahawa jika tewas, dirinya akan kembali menjadi ahli parlimen biasa dan terus membantu parti mendekati golongan muda. Bagaimanapun, keputusan pemilihan PKR baru-baru ini menyaksikan kemenahan berpihak kepada Nurul Izzah.
Saudara, berdasarkan pemerhatian, beberapa penganalisis politik berpendapat Nurul Izzah berkemungkinan menggantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi dalam rombakan kabinet yang dijangka berlaku dalam masa terdekat. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Muhammad Hafiz Ahmad Simin berkata, walaupun Nurul Izzah dilihat berpotensi besar untuk mengambil alih portfolio berpotensi besar untuk mengambil alih tersebut, beliau perlu terlebih dahulu dilantik sebagai senator, memandangkan bukan merupakan ahli parlimen. Setakat ini, tiada kenyataan lanjut daripada Rafizi berhubung status beliau sebagai Menteri Ekonomi susulan kekalahan itu. Dijangka, secara pribadi sebagai pengulas politik bebas, saya berfikir bahwa Anwar Ibrahim tidak akan sekali-kali melayan tuntutan supaya Rafizi letak jawatan. Menjadi lebih teruk jika Rafizi letak jawatan. Jadi saya rasa dalam diam Anwar Ibrahim sudah pun memujuk Rafizi. Dalam diam Anwar Ibrahim sudah memulakan langkah untuk memujuk Rafizi dan menawarkan satu tawaran yang terbaru kepada Rafizi. Mungkinkah tawaran tersebut ialah jawatan presiden kepada Rafizi pada 2 tahun akan datang? Siapa tahu. Saya menjangkakan perkara itu mungkin berlaku. Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Dan memang Rafizi sesungguhnya layak menduduki kerusi presiden tersebut. Meskipun Nurul Izzah layak, tetapi saya rasa belum tiba waktunya Nurul Izzah Anwar menjadi Perdana Menteri. Dia perlu belajar lebih banyak lagi sebagai timbalan Presiden Parti PKR. Dan apakah jawatan terbaru Rafizi? Saya fikir jawatan terbaru Rafizi bukan calang-calang, yaitu penasihat PKR. Tiada salahnya Rafizi menjadi penasihat PKR menggantikan istri Anwar Ibrahim, yaitu Wan Azizah. Memandangkan anak Anwar sudah jadi timbalan Presiden PKR, sudah semestinya satu tindakan yang terbaik bagi Anwar ialah memberikan jawatan ataupun memberi laluan kepada Rafizi memegang jawatan yang lebih besar, yaitu penasihat PKR. Sungguh baik kalau Rafizi jadi penasihat PKR, memandangkan selalunya buah fikiran Rafizi ini memang boleh tahan baiknya dan sangat bernas. Apalah pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Oke, mari yang jauh, mari rapat. Yang rapat, mari dekat. Oke, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini paling menarik sekali. Gabungan Pakatan Harapan, BN, boleh bawa musibah politik kepada PAS. Wow, apa cerita ini sampai PAS diseru? Sejauh mana PAS sebenarnya sudah kini dalam ambang yang sukar untuk mahu mencapai semula gelombang hijau yang pernah berlaku. Ramai penganalisis politik kata itu gelombang yang jarang-jarang berlaku. Mungkin dalam 1000 tahun sekali saja, dalam 100 tahun sekali saja, ataupun dalam seumur hidup sekali saja Anda melihatnya. Mati dulu baru nampak lagi. Lebih kurang macam itulah. Manakan tidak, bayangkan seorang pemimpin PAS sendiri mengakui bahwa gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional boleh membawa musibah politik kepada PAS. Sejak malam semalam, sejak beberapa hari yang lepas, banyak yang mengecam, banyak yang mengutuk PKR, mengutuk Nurul Izzah Anwar, mengutuk Rafizi Ramli, mengutuk Anwar Ibrahim, mengutuk PKR. Mereka kata PKR sudah musnah, PKR sudah menuju kehancuran. Semua itu bohong belaka, itu naratif yang hanya dimainkan semata-mata. Dan ada orang kata yang muncul di media sosial, di Facebook, di TikTok, itu semua bukanlah ahli PKR yang sebenar. Baru-baru ini ada seorang yang saya lihat dalam kontennya, dia coba mengecam ataupun menunjukkan seakan-akan dia kecewa apabila Rafizi Ramli kalah.
Saya ingat dia ialah penyokong Rafizi Ramli. Rupa-rupanya menurut seorang daripada penyokong PKR, beliau kata yang Anda baca itu bukan penyokong Rafizi Ramli, tetapi hanya bertopengkan media sosial yang hanya mahu memanaskan atau menunggang isu kekalahan Rafizi Ramli. Sebenarnya, isu tentang kekalahan Rafizi Ramli itu tidaklah seperti yang dibesar-besarkan. Yang dimainkan dalam media sosial itu ialah para penunggang-penunggang yang mau menggunakan isu itu untuk cuba melaga-lagakan dan cuba memburuk-burukkan PKR. Dengan kata lain, yang banyak memberikan komen, yang banyak kononnya kecewa di media sosial, yang katanya PKR sudah hancur, yang katanya Anwar Data ada harapan lagi, yang katanya PKR sedang berpecah belah, rupa-rupanya 90% penulis-penulis yang menulis di media sosial itu ialah siapa dia? Pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong pembangkang ataupun walaun-walaun. Mereka menggunakan diri mereka untuk menjadi penyebar naratif yang tidak tepat sama sekali. Jadi saudara jangan percaya dengan naratif yang berunsur fitnah itu. Nanti Anda termakan fitnah, bahaya untuk diri Anda. Nanti kita pula yang berdosa lah kan. Oke lah, yang ini pula. Pemimpin PAS mengakui bahwa gabungan PHBN boleh membawa musibah politik kepada PAS. Adakah dengan ini PAS akan lebih bersungguh-sungguh meminang Barisan Nasional, UMNO khususnya? Adakah lepas ini mereka akan berusaha mati-matian meminang Barisan Nasional UMNO? Namun demikian, ada netizen kata selagi Zahid Hamidi Presiden UMNO, selagi Zahid Hamidi masih hidup, janganlah bermimpi untuk meminang UMNO Barisan Nasional. Kerana Zahid Hamidi sudah merasakan betapa peritnya ditipu dan betapa peritnya dipatuk oleh ular yang bernama PAS. Seorang pemimpin PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, telah mengakui bahwa gabungan PHBN boleh membawa musibah politik kepada partinya sekiranya gabungan tersebut berdepan PAS di Kelantan. Beliau menjangkakan PAS boleh kehilangan sehingga 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil, ini jumlah yang besar. Kalau 15 kerusi berjaya ditawan di Kelantan, silap-silap hari bulan, PAS Kelantan akan tumbang. Negeri yang sudah boleh kata, negeri yang sinonim dengan PAS yang menjadi kubu kuat, bahkan simbolik kekuasaan PAS boleh tumbang, apakan pula sekadar Perlis dan Kedah. Kalau PHBN terus bekerjasama, terutamanya di Johor, di Perlis dan di Kedah, memang tiada harapan lah kan kuat. Apalagi di Terengganu. Ini kerana kita sudah melihat gabungan undi Pakatan Harapan Barisan Nasional betul-betul menjadi. Bukan sekadar retorik, bukan sekadar cerita kosong, omongan kosong, tapi memang berlaku. Dengan adanya gabungan undi Barisan Nasional Pakatan Harapan, mereka jauh meninggalkan dan meningkatkan majoriti kemenangan mereka. Bermaksud, para penyokong Pakatan Harapan, para penyokong Barisan Nasional sudah bersedia untuk berkompromi mengundi Pakatan Perpaduan Kerajaan Madani ini. 15 kerusi Dewan Undangan Negeri bakal dirampas di Kelantan kalau terus bersama. Jadi saya jangka ada harapan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan terus bekerjasama. PRU akan datang bukan sekadar ulangan 5 tahun sekali. Ia medan luar jangka dengan penyusunan lawan yang mungkin sukar diduga. Kata beliau yang juga speaker Dewan Undangan Negeri merangkap Adun Pancor. Jika benar PH dan BN bergabung, risiko kehilangan kerusi di Kelantan bukan kecil. Hingga 15 kerusi boleh terlepas. Belum termasuk kawasan yang sedia goyah. Katanya lagi, jangan kita jadi arnab yang gairah di permulaan, tetapi rebah di hujung perlumbaan. Ini bukan cerita dongeng untuk menakutkan, tetapi ibrah yang hidup. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran Facebook rentetan
kemenangan Nurul Izzah Anwar sebagai timbalan presiden di dalam pemilihan PKR. Muhammad Amar turut mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memastikan bahawa Nurul Izzah akan mengambil tempatnya sebagai Perdana Menteri kelak. Sehubungan dengan itu, Muhammad Amar mahu golongan Muslimat dan PAS supaya bersedia untuk pilihan raya umum ke-16. PAS tidak boleh kekal dalam zon selesa, katanya. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada sekadar retorik dan rutin. Kita perlu pantas, tersusun dan menyentuh nadi rakyat. Seperti bubur Asyura. Walau ramuannya berbeza, namun menyatu dalam rasa yang mengenyangkan umat yang dahagakan kepimpinan, katanya lagi. Saudara, dengan pengakuan ini, maka sebenarnya mereka sudah dapat menghidu musibah ataupun cabaran besar yang bakal dihadapi oleh bukan sekadar Perikatan Nasional tetapi PAS. Ini kan PAS yang susah, apalagi Parti Bersatu yang sudah diketahui tidak mempunyai akar umbi yang kuat, tidak mempunyai kekuatan jentera yang kuat. Sedangkan PAS yang sudah diketahui mempunyai akar umbi yang tegar, pengikut yang tegar, penyokong yang tegar pun susah hati. Ini kan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Boleh kata, kalau di Johor, mungkin Parti Bersatu disapu habis. Termasuklah kerusi Muhyiddin Yassin di Pagoh. Jika dicampurkan undi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Pagoh, memang boleh dikata hampir 100% Muhyiddin akan berputih mata. Kerana undi gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan sangat jauh beza besarnya apabila bergabung menentang Muhyiddin Yassin. Persoalannya sekarang ini satu saja. Adakah PHBN akan terus bersama dalam PRU 16 akan datang? Sekian dulu, tinggalkan komen Anda.